وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini diizinkannya kita berada di dalam majlis anu, walaupun kita masih lagi dalam suasana menyambut hari raya Aidiladha. Hari ini hari yang keempat, hari tasyrik yang ketiga, kita menyambut Aidiladha. Ada seorang sahabat namanya Anas bin Malik. Dia menyatakan dalam ucapannya bahawa hari raya yang sebenarnya untuk orang-orang yang beriman ada 5. Bukan macam mana yang kita sambut ni. Ada 5 hari raya yang sebenarnya bagi orang-orang yang beriman. Yang pertama, apabila ada satu hari dalam hidupnya dia tak melakukan sebarang jenis dosa, itu hari raya lah baginya. Kita ada tak satu hari langsung tak berdosa? Dosa apa pun tak ada. Dosa besar tak ada, dosa kecil tak ada, dosa zahir tak ada, dosa batin tak ada, dosa sedar tak ada, dosa tak sedar tak ada, dosa tahu tak ada, dosa tak tahu tak ada, dosa sengaja tak ada, dosa tak sengaja tak ada. Ada? Siapa ada pernah dalam satu hari tak melakukan dosa? Angkat tangan. Saya nak tengok mana kerupa orang ni. Sebab Nabi pun bersabda, "Ma min adamiyin illa walahu zunub," kata Nabi. Tidak daripada anak Adam melainkan baginya adalah dosa. Kalau dia tak berdosa, itulah hari raya baginya. Itu yang pertama. Itu tajuk ini tuan-tuan dan puan-puan. Kalau nak diceramahkan, setengah 2 jam baru siap. Laju-laju, kerana kita nak baca kitab. Yang kedua, hari raya bagi orang yang beriman itu ialah apabila dia keluar dari dunia ini dengan keadaan beriman yang diterima oleh Allah Ta'ala. Maksudnya dia mati dengan beriman. Tanda orang mati beriman itu akhir kalamnya menyebut kalimah La ilaha illallah. Itu jaminan dari Nabi.
Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya menyebut kalimah la ilaha illallah, dia dijamin masuk dalam syurga. Ndak ke tak nak? Ndak. Kalau ndak, selalulah menyebut kalimah la ilaha illallah. Nanti bila nak mati, dia ajar orang senang kita mengucap kalimah la ilaha illallah. Ya, dan jangan melakukan perkara-perkara yang menyebabkan dia gagal untuk mengucap kalimah la ilaha illallah. Dia antaranya bersembang-sembang ketika orang sedang melaungkan azan. Tok bila tengah azan, jangan harus bersembang. Jangan harus cerita hal dunia. Jangan harus cerita yang lain-lain, kecuali penting sangat, mustahak sangat. Kalau orang buta tu nak masuk dalam parit, kena jerit lah, oi depan ada parit. Itu kena tak bolehlah. Penting. Kalau tidak, jangan sembang. Ditakuti orang yang suka berkata-kata urusan dunia, ketika azan sedang dilaungkan oleh muazzin, dia gagal untuk mengucap kalimah la ilaha illallah ketika nak mati. Jadi jangan sembang. Bagi salam kepada ustaz pun susah. Ketika orang tengah azan, nak bagi salam lepas azan. Ini saya selalu kena ni. Datang orang, assalamualaikum ustaz ni. Tak jawab tu wajib. Dijawab orang tengah azan. Lebih baik tak usah bagi salam. Kerana bagi salam tu hukumnya sunat. Jawab salam tu wajib. Dah lepas itu barulah nak bagi salam, tak apa ya. Ini beria benar. Udah dah bagi salam tu. Sihat ke ustaz? Nanya pula tu. Tengah orang azan. Nak jawab ke nak idah? Itu dia kan. Jadi jangan bercakap-cakap ketika azan sedang dilaungkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila kakinya berjaya melepasi titi siratal mustaqim. Tuan-tuan, titi siratal mustaqim itu adalah jambatan yang menghubung padang mahsyar dengan syurga. Nama titinya siratal mustaqim. Siapa boleh lepas meniti siratal mustaqim, dia akan melangkah ke syurga. Itu orang raya lah bagi dia. Tak ada lagi risau, tak ada bimbang lagi. Terus masuk syurga. 8 syurga menunggu dia. Sedangkan titi siratal mustaqim tu lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Itu yang terpaksa kita lalui. Semua akan meniti siratal mustaqim. Manusia, siapa saja. Kalau berjaya melepasi titi siratal mustaqim, itu orang raya lah bagi dia. Kerana lepas itu syurga. Di atas itu ada pula pengait. Dia bagi kalalib. Wabihi kalalib. Berkata, tuan-tuan tengok semak kitab namanya Mustika Hadis. Di atas itu ada kalalib pengait. Ngait orang supaya jatuh ke bawah. Bawah titi sirat tu ada apa? Neraka. 7 neraka tengah-tengah tu. Kalau berjaya, itulah hari raya baginya. Yang ketiga. Yang keempat, apabila kakinya melangkah masuk dalam syurga. Itu orang raya. Itu dah tentu orang raya lah tu yang. Syurga ada 8. Pertama syurga Firdaus. Kedua Jannatul Adnin. Ketiga Jannatul Ma'wa. Keempat Darussalam. Kelima Jannatul Na'im. Keenam Jannatul Jalal atau Darul Jalal. Ketujuh namanya Jannatul Khuld. Dan ke-8 namanya Jannatul Qarar. Mana-mana pun kalau masuk dalam syurga, itu orang raya bagi dia. Kerana dalam syurga itu mana ada duka cita, mana ada bimbang, mana ada takut, mana ada letih, mana ada tua, mana ada penyakit, mana ada gaut, mana ada kecil manis, mana ada darah tinggi. Sihat walafiat je. Masuk dalam syurga. Itulah hari raya baginya. Dan yang kelima, hari raya bagi orang yang beriman itu, kata Anas bin Malik, ialah apabila dia berjaya melihat wajah Tuhannya. Nak tengok Tuhan hanya di syurga. Di jeram ni tak dibagi oleh Tuhan, tak dapat tengok Tuhan. Di Kampung tak dapat, di Ipoh tak dapat, di Kuala Lumpur tak dapat, di London tak dapat, di Washington tak dapat, di Melbourne tak dapat, di New York tak dapat. Nak tengok Tuhan hanya di dalam syurga sahaja.
Dia masuk dalam syurga tu. Allah tanya, kita ni, kalau kita masuk syurga lah. Mudah-mudahan kita masuk syurga kan. Allah tanya kita, udah dipanggil dengan semua Nabi-Nabi tu. Mula-mula dipanggil Nabi Musa, lepas itu dipanggil Nabi Isa, lepas itu dipanggil Nabi Daud, lepas itu dipanggil Nabi Muhammad. Lepas itu Allah sendiri membaca kalam dia, Suratul Rahman. Kemudian Allah tanya kita, ahli-ahli syurga, maukah kamu aku bukakan hijab supaya kamu dapat melihat wajah aku? Siapa tak nak kan? Tak kata tak dia nak nampak wajah Tuhan. Siapa tak nak? Saya tanya sekali lagi, hendak ke tak nak? Kalau hendak, layakkan diri itu masuk syurga. Nak masuk syurga, syaratnya ada dua je. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Dua je syaratnya. Kerana itu janji Allah. Walladzina amanu wa amilus solihat anna lahum ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, kata Allah. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga, kekal abadi mereka di dalamnya selama-lamanya. Dalam ayat lain berkata Allah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, bahawa bagi mereka itu syurga-syurga yang di bawahnya terdapat sungai-sungai, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itu nak masuk syurga dua je syaratnya, beriman dan beramal soleh. Senang aja, bukan susah ya, dua je syaratnya. Apa yang senang? Apa yang senang? Nyebutnya. Nak beriman bukan senang. Bila dapat masuk syurga, kita dapat melihat wajah Tuhan dengan mata ni, mata kepala kita ni. Sekarang ni kita hanya melihat dengan mata hati aja. Ini tengok dengan mata kepala betul-betul. Macam mana keadaan Allah Taala tu? Berseri-seri muka kita esok menengok wajah Allah ya. Apa kata Allah? Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu berseri-seri muka mereka, orang ahli syurga tu, kerana kepada Tuhan mereka, mereka dapat menelik. Bukan tengok je, nelik. Tengok betul-betul. Bedik kata orang-orang Teram ni. Bedik betul-betul. Mana rupanya? Sekarang ni kita tak tahu, hanya dengan mata hati je kita boleh kenal Allah ya. Kita tak tahu. Nengok apa tak tahu. Kerana Allah tu sifatnya laisa kamitslihi syai', tak menyerupai mana-mana sesuatu. Itu orang raya yang sebenarnya. 5 ya, ingat ni. Ingat ke mana? Yang pertama, hari raya bagi orang beriman ialah apabila dia boleh hidup satu hari tanpa melakukan dosa. Yang kedua, apabila dia mati membawa iman yang sah. Yang ketiga, apabila kakinya berjaya melangkah titik siratal mustaqim. Yang keempat, apabila dia berjaya masuk ke dalam syurga. Yang kelima, apabila dia berjaya dapat melihat wajah Tuhannya. Itulah hari raya yang sebenarnya. Yang kita sambut hari raya Aidilfitri, hari raya Aidiladha itu bukannya seronok benar. Apa keseronoknya? Kena 4-5 buku lemang kau dah ngantuk. Bila dah ngantuk merodok. Seronok benar kan? Itu dah ngantuk dalam apa yang pening kepala lalat. Dah banyak lemang makan. Seronok benar kan? Tengah balik anak cucu tu seronok dah riuh rendah rumah tu. Demai pun balik, tinggal opah dengan tok je. Seronok benar kan? Opah di dapur, tok di tengah. Opah ngangguk pada tok ngangguk pada opah. Seronok benar. Seronok kan? Itulah raya yang kita sambut setiap tahun ya. Tapi kalau yang ini garanti sudah dapat masuk syurga tu, garanti seronok ya. Alright. Jadi biarlah kita benar-benar dapat menyambut hari raya yang sebenarnya bagi orang yang beriman. Untuk malam ini tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung lagi pembacaan dalam kitab kita ni. Nama kitabnya Risalah At-Tauhid. Risalah tu lembaran-lembaran atau muka surat. At-Tauhid itu mengesakan Allah Taala. Allah itu esa, Allah itu tunggal. Kita masih lagi membicarakan sifat-sifat Allah, sifat ma'ani. Yang saya datang zaman siapa tak tahu tu. Siapa tak tahu, boleh sudah. Ya ke tak? Tok Imam tak tahu, semua tak tahu. Pasal dia
berlaku pada berapa bulan? 8 bulan. Dia ingat itu minggu ketiga. Tulis 15 bulan. Saya datang dah kita dia bilang, dia tentu salah dia ya. Dia bilang minggu, salah. Waktu dia bilang hari yang pertama 1 bulan, hari yang kedua, Rabu yang kedua 1 tambah 7 berapa? 8. Lain kali kira hari, yang kira minggu ya. Kira minggu memang macam minggu yang ketiga tu apanya saya datang. Ini malam baru tu. Baik. Kita baca tentang sifat yang ke-10. Namanya Al-Haya. Al-Haya. Tulis sini Al-Hayat. Tak betul tu. Al-Haya. Ta marbutah tu bila dia wakafkan jadi ha. Al-Haya. Kalau disambung baru Al-Hayatu. Ta pemerintah jadi tu ya. Al-Hayatu. Kalau tak ada alnya Hayatun. Mana-mana yang boleh. Hayatun pun boleh. Al-Hayatu pun boleh. Al-Haya pun boleh. Artinya hidup. Siapa hidup? Yang hidup siapa? Allah itu hidup. Allah itu hidup. Hidupnya Tuhan itu tidak perlu kepada apa-apa alat. Kita hidup dengan alat. Kita hidup dengan nyawa. Itu baru hidup. Tak ada nyawa mati. Allah tak perlu pada nyawa. Sebab Allah itu hidup, tak pernah tak hidup. Sentiasa hidup. Tidak ada permulaan hidupnya dan tidak ada pengakhirannya. Kita akhirnya akan mati. Sahabat-sahabat kita banyak yang dah mati. Kenapa? Mereka hidup bernyawa, dengan nyawa. Semua manusia ada nyawa. Allah cipta nyawa dan bagi kepada manusia. Bagi pada P. Ramlee, bagi pada Rock Hudson, bagi pada Tony Curtis, bagi pada Charleston Heston, bagi pada Marilyn Monroe, bagi pada Bruce Lee. Sebab mereka itu mati belakang. Kerana mereka ada nyawa. Allah cipta nyawa bagi pada burung-burung, burung elang, burung terkukuk, burung puyuh, burung punai, burung merabah bagi bro. Sebab itu burung mati. Kerana mereka hidup dengan nyawa. Allah cipta nyawa bagi pada ikan-ikan, bagi berikan keli, bagi berikan baung, bagi berikan bocat. Tahu ikan bocat? Ikan ruan. Bagi pada ikan bulat. Orang banyak kata ikan bulat, ikan bocat tu. Ikan bulat. Bagi pada ikan apa lagi? Ikan lampam. Bagi pada ikan patin, bagi pada ikan perobok. Sebab itu ikan tu akhirnya mati juga ya? Kerana mereka hidup dengan nyawa. Tak faham lagi? Allah cipta nyawa bagi pada cacing-cacing, maka cacing itu hidup dalam tanah. Allah cipta nyawa bagi pada pokok-pokok, maka pokok pun hidup. Pokok durian, pokok dukung, pokok rambutan, pokok mangga, semua hidup. Kerana mereka hidup dengan nyawa. Allah bagi nyawa pada jin-jin, maka jin pun hidup. Sampai masanya jin pun mati. Allah bagi nyawa, cipta nyawa bagi pada malaikat-malaikat, bagi pada Jibril, bagi pada Mikail, bagi pada Israfil, bagi pada Munkar, bagi pada Nakir. Akhirnya malaikat-malaikat pun mati. Allah cipta nyawa bagi pada syaitan, bagi pada iblis. Akhirnya iblis pun mati, syaitan-syaitan pun mati belaka. Kerana mereka hidup dengan nyawa. Kita dia bagi nyawa yang kita hidup sekarang ni. Tapi nyawa kita ni ada tempoh. Pokok ada tempoh. Binatang ada tempoh. Kuman COVID-19 ada tempoh. Tak lama lagi COVID-19 pun akan mati ya. Dia tak ada lama jangka hayatnya. COVID-19 tu habis 14 hari je. Lepas tu matilah dia. Semua kuman-kuman tu akan mati belaka ya. Kenapa? Mereka hidup dengan nyawa. Allah tak perlu kepada nyawa. Allah tak ada perlu kepada pekakas. Allah tak perlu kepada alat nak hidup. Kita nak hidup ada alat. Nak nampak mesti ada mata. Allah tak perlu kepada mata. Nak dengar mesti ada telinga.
Allah tak perlu pada telinga. Telinga tu pula mesti ada lubang. Dalam lubang tu ada gegendang. Bila ada suara, gegendang tu akan bergetar. Tahu dia bergetar? Vibrate. Bergetar. Maka dengar kita ya. Tak tahu apa getar? Ya Allah, tahu orang dengar getar ke? Getaran jiwa. Tahu orang dengar? Dia dengar tu. Itu sebab kalau dah tua kita ni, makin lama makin pekak, makin lama makin pekak, makin lama makin pekak, makin lama makin labang. Sudahnya labang tua dah tak dengar. Kenapa? Mengapa tak dengar? Kerana dah tak ada getaran. Tahu? Tak ada tak bergetar dia tu. Tak ada lain apa? Saya tak tahu getaran. Tak ada getar lagi. Tak ada bunyi, tak ada bunyi ya. Itu tak dengar. Makin lama makin tebal, makin lama makin tebal, makin lama makin tebal, gegendang telinga tu. Itu dia tidak bergetar, tak ada dengar. Sekarang ni dengar sikit-sikit kerana ada lagi getarannya. Saya dengar sikit-sikit kan bukan dah labang dah kan. Tapi dengar sikit-sikit kerana ada lagi getarannya. Jadi kita perlukan alat. Allah bagi kaki untuk kita berjalan. Allah tak perlukan kaki. Allah tak perlukan telinga. Allah tak perlukan mata. Allah tak perlukan nyawa. Allah tak perlukan apa-apa. Kerana dia menjadikan segala-galanya. Sebaliknya kita memerlukan Allah. Untuk dapat mata, untuk dapat telinga, untuk dapat kaki, untuk dapat tangan, untuk dapat lidah, untuk dapat makanan, minuman, buah-buahan dan sebagainya, memerlukan alat. Kita perlukan makan dan minum untuk meneruskan hidup. Supaya kita datang tenaga. Bila ada tenaga, baru kita boleh berfungsi sebagai manusia. Allah tak perlu apa-apa. Kita dah baca tentang sifat Allah dalam sifat apa? Qiyamuhu ta'ala binafsi. Ingat tak? Kalau lupa itu kan salah saya banyak lupa. Qiyamuhu ta'ala binafsi. Berdiri Allah Ta'ala itu dengan sendirinya. Berdiri itu bukan dia bangun. Macam kita faham berdiri, kita lagi duduk bangun berdiri, bukan berdiri itu. Berdiri itu bertindak Allah Ta'ala itu. Tak perlu pada bantuan. Tak perlu pada alat. Apa saja Allah tak perlu pada sesiapa. Kerana Allah itu maha kaya. Maka berdiri Allah itu dengan sendiri. Dan Allah pula tidak mengambil faedah dari apa yang kita lakukan dalam dunia ni. Kita semayang, Allah tak ada pula mengambil faedah darinya. Tak ada Allah itu bertambah mulia kerana kita semayang. Tak ada Allah itu menambah tinggi darjat kerana kita taat kepadanya. Dan kalau kita semua tak hendak menyembah Allah, tak hendak menyembah Allah, tak pula jatuh standard Tuhan, dia tetap mulia. Katakanlah semua manusia ni kafir belaka, akhir zaman besok semua kafir belaka. Kalau bertembur dengan apa? Dengan hari betul-betul dekat nak kiamat, betul hari kiamat itu, satu orang pun tak ada lagi menyebut kalimah la ilaha illallah. Untuk Allah pun tak ada. Selagi ada yang menyebut Allah, tak berlaku lagi kiamat, tahu. Jadi kalau semua jadi kat dalam itu, Allah jatuh standard kan? Allah turun darjat kan? Allah rendah ke darjatnya? Allah tetap mulia. Lantaklah semua orang derhaka kepada Allah. Allah tetap mulia. Tak dapat digulingkan Allah sebagai penguasa seluruh alam ini. Dan kalau semua pun patuh tunduk kepada Allah Ta'ala, tak pula tambah tinggi darjat Allah Ta'ala tu. Dia tetap dia semula jadi, mulia dia daripada mula dia mulia sampai bila-bila dia mulia. Itu Allah. Dia tak perlu kepada alat, tak perlu kepada perkakas. Kita perlu kepada perkakas. Saya nak datang mari nak dalam tokar. Kalau jalan kaki tak lalu kot, naik sikap tak lalu, naik motor pun tak berani. Naik motor ada tapi tak berani. Kena jauh kampung kemari. Kena ada tokar baru berani. Contoh pun begitu juga. Datang naik motor ada, naik tokar ada, naik sikap ada. Jalan kaki pun ada yang dekat, jalan kaki ada kaki bisa menjadikannya. Allah Ta'ala menjadikannya. Jadi kita perlukan alat. Macam saya ngajar kejap ni. Tuan-tuan perlu ada telinga. Telinga tu mesti berfungsi pula tu. Ada lubang di telinga tu. Kemudian ada gegendang dalamnya. Baru dengar apa yang saya cakap. Kalau tak dengar. Lantak ada berjam-jam dia duduk depan saya. Dia tak dengar. Saya ada seorang kawan tau. Kawan benar-benar.
Saya lama tak pernah jumpa dia. Saya ngajar satu tempat tu, dia datang tengok. Orang gelak, dia gelak. Orang senyum, dia senyum. Orang masam, dia masam. Udah lepas saya ngajar, dia datang jumpa saya. Aku ni Ibrahim. Aku saja datang nak memuliakan kamu aja. Padahal aku sepatah pun tak dengar apa kamu cakap tu. Patah pun tak dengar. Aku gelak tu, tengok orang yang gelak, aku gelak kan ni. Nah. Dah meninggal pun kawan saya sekarang. Kenapa? Telinga sudah tidak berfungsi. Dah pekak, dah tak dengar. Kita pun begitu juga. Kita hendak dengar, mesti ada telinga. Dan telinga tu mesti berfungsi. Mata pun begitu juga. Mesti berfungsi mata tu. Kena ada cahaya pada tu. Kalau tak cahaya, tak nampak. Tapi Allah tak perlukan segala-gala yang tu. Ya? Belum baca kitab lagi. Baru penerangan baru. Ya? Jadi Allah tidak perlukan nyawa untuk hidup. Baca senang. Tajuknya Al-Hayat. Patutnya Al-Hayat. Ta marbutah tu kalau diwakaf pun jadi ha ya. Al-Hayat. Kalau nak sambung Al-Hayatu. Al-Hayatu. Kalau tak ada alnya Hayatun. Artinya hidup. Tiada dengan nyawa. Allah tak hidup, tak perlukan nyawa. Dan tiada perlukan nafas. Allah tak ada paru-paru nak nafas. Tak pula perlukan nafas. Bukan macam kita. Kita kalau tak boleh bernafas, padam. Itu orang kena COVID tu, dia padamkan apa? Kerana tak nafas. Nak sesak nafas. Sudah padam. Kita perlu nafas. Allah tak perlukan nafas. Dia tak apa dia? Tidak dengan nafas. Dan tidak dengan kejadian yang empat. Allah tu bukan dijadi empat anasir. Apa dia? Iaitu anasir, empat anasir tu. Apa? Tanah, api, air, angin. Kita ni ada tak? Kita ni jadi daripada tanah. Ya ke tak? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kata Iblis. Sebab tu dia tak nak apa? Dia tak nak sujud pada Adam. Ana khairu min. Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu jadikan aku daripada api dan kamu jadikan dia dari tanah. Macam mana aku nak sujud pada dia? Aku lebih mulia dari dia, aku lebih baik dari dia. Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia, kata Iblis. Bila ditanya oleh Allah, mengapa kamu tak nak sujud pada Adam? Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ingat ketika aku perintahkan semua malaikat-malaikat sujud pada Adam, semuanya sujud illa iblis, melainkan iblis. Dia tak nak sujud. Apa? Aba wastakbar, dia engkar lagi takbur. Dia takbur apanya? Pasal dia tak nak sujud. Bila ditanya kenapa kamu tak nak sujud pada Adam, itu jawab tadi. Ana khairum min, aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu jadikan aku dari api dan kamu jadikan dia daripada tanah. Aku lebih mulia dari dia. Kan kalau sujud pada dia. Kalau dari segi logik kita hujah tu. Logik tak? Dia lebih mulia kan tak sujud pada orang yang hina. Ya. Ada yang pernah tengok pengarah. Pengarah gosor lah kata senang faham. Gosor turun dari tokohnya pergi menyambut pion naik sikap. Ada pernah tengok? Bawa beg pion tu, bawa pion. Ada pernah bawa betul tak? Tunduk pada pion, angkat tangan lagi. Apa gitu. Cium tangan. Ada ke? Takkan yang mulia tu boleh sujud kepada yang tak mulia. Ini dia mulia. Adam dari tanah. Jadi logik tu logik. Ada yang pernah tengok OCPD tabik pada private? Ada? Siapa ada tengok kan? OCPD ni superintendent tabik pada private ada? Dari segi logik dia tak nak sujud tu. Tapi ini yang memerintahkan Allah ya. Bila Allah memerintahkan tak kira siapa. Tak kira logik. Sebab apa saja perintah Allah kita kena ikut. Jangan kira logik tak logik. Ini Iblis betul lah. Jadi
Apa tadi ni? Dia tak perlukan nafas tidak dengan kejadian yang 4, iaitu anasir. 4 anasir tadi, iaitu tanah, air, api, angin. Kita ni semua ada 4-4. Ada tanah dalam diri kita? Ada air ada? Dalam diri kita ada air ada? Siapa tak ada air sangat? Air kencing tak ada? Air liur tak ada? Darah tak ada? Angin ada tak? Ada tak angin dalam badan kita? Ada paru-paru tak? Menapas tak? Yang kita sedut tak apa? Angin kan udara itu sedut tak macam. Jadi tanah, air, api, angin. Api ada tak? Kita gosok tangan. Panas tak rasanya? Gosok tangan kuat-kuat. Panas tak? Ada api dalam ya. Jadi kita ni terdiri daripada 4 anasir. Tanah, air, api, angin. Tapi Allah tak ada. Allah tak perlu pada 4-4 ni ya. Itu dia bezanya. Tidak dengan kejadian yang 4 anasir dan tiada hidupnya dengan makan minum. Allah tak perlu makan, tak perlu minum. Kita tak makan seminggu je. Puasa 2 hari pun tak lalu. Tambah bulan Zulhijjah ni, sunat puasa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan sunat puasa. Tapi sebelum sembahyang apa? Sebelum sembahyang Haji Azhar. Sampai puasa nak kan? 9 hari atau 10 hari nak kan? Siapa yang tak lalu? Termasuk saya beda. Itu kenapa? Kalau tak makan, tak lalu tak makan. Tapi Allah tak perlu pada makan, tak perlu pada minum ya. Tiada makan, tiada minum. Maka hakikatnya salah satu sifat yang tetap ada. Sifat Allah itu tetap ada, tak pernah tak ada ya. Qadim tu tidak ada permulaan. Allah tu hidup bukan ada permulaan, dia tak ada tarikh lahir. Hidup je dari dulu-dulu. Dia sebut dulu pun tak betul. Dia tak pernah tak hidup. Hidup aja, payah nak mikir ya. Sebab dia yang paling awal. Dia namanya Qadim. Qadim tidak perlu, tidak ada permulaan. Allah tu hidup, tak ada tarikh lahir. Kita ada tak tarikh lahir? Kita ni ada ke tak ada tarikh lahir? Ada, saya ada. 7 bulan 5 tahun 42. Sekarang ni dah 2 bulan lebih dah. 80 tahun lebih. Masih tu. Bukan hijrah, kalau hijrah mau 82, 83 kan ya. Jadi kita ni ada tarikh lahir, ada tarikh mati. Allah mati ke tak? Tak mati kerana dia bukan hidup dengan nyawa. Tak mati-mati. Ya. Qadim tu tidak ada permulaan. Lagi azali juga sama erti tu. Qadim je. Berdiri pada zat Allah Ta'ala. Sifat Allah tu berdiri pada zat Allah Ta'ala. Pada diri Allah Ta'ala tu sifat dia, iaitu hidup. Hidup tu berdiri pada zat Allah Ta'ala. Kalau tak ada zat, sifat tak ada tempat nak berdiri. Jadi dia kena berdiri atas zat. Zat tu bukannya zat makanan ya. Bukan protein, karbohidrat, vitamin, itu zat makanan. Ini zat tu diri Allah Ta'ala. Dia hidup pada diri Allah Ta'ala. Dia berdiri pada zat. Yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, ia mengesahkan, dia mengesahkan segala sifat yang ada terdiri pada zat. Ada dia berfungsinya sifat Allah itu kerana Allah itu sifatnya hidup. Bila Allah hidup, dia jadi syarat. Hidupnya Allah itu syarat bagi Allah untuk melihat. Hidupnya Allah itu syarat bagi Allah untuk mendengar. Tak faham dengan saya? Allah itu melihat kerana dia hidup. Tak faham lagi. Allah itu mendengar kerana dia hidup. Allah itu berjalan berkuasa kerana dia hidup. Allah itu berkata-kata kerana dia hidup. Macam kita jugalah, kalau kita hidup dapat nak tengok, dapat nak dengar, dapat nak bercakap-cakap, dapat nak berjalan. Kalau tak hidup, boleh cakap, boleh berjalan, boleh menari, boleh berjoget, tak ada hidup. Jadi hidup tu jadi syarat bagi Allah untuk berfungsinya sifat mendengar, sifat melihat, sifat apa lagi? Berkata-kata dan sebagainya. Jadi itu jadi syarat dia ya.
Jadi mengesahkan segala sifat yang ada berdiri pada zat. Daripada sifat apa tu? Idrak tu kehendaknya ya. Ada sifat idrak seperti kehendak Allah Taala. Ada idrak kehendak Allah tu. Allah nak jadikan saya ni saya. Iradah lah dia kata iradah. Iradah tu ni kehendak Allah Taala. Bukan macam kita nak makan, nak minum, nak kahwin, nak beranak begitu. Ini hendak tu dia menentukan. Allah menjadikan saya tu dan menentukan saya jadi apa. Semua kehendak daripada Allah Taala ya. Itu iradah. Allah menjadikan tuan-tuan tu dan menentukan tuan-tuan tu jadi tuan-tuan. Kenapa? Itu kehendak Allah Taala. Dan apa yang Allah kehendak, semua Allah berkuasa untuk mengadakannya. Apa yang Allah tak hendak, berkuasa juga Allah untuk mentiadakannya. Faham macam sana? Apa saja yang Allah hendak, Allah berkuasa untuk mengadakannya. Faham tak? Apa saja yang Allah tak hendak, Allah berkuasa juga untuk mentiadakannya. Berbeza dengan kita, banyak benda yang kita hendak, tapi banyak tak dapat. Kalau boleh biar dalam tokar kita tu Porsche ke, Ferrari ke, lagi apa? Lamborghini ke, lagi apa lagi? Jaguar ke. Tapi tak dapat. Yang ada apa? Yang ada, yang boleh dapat apa? Dapat Morris Minor jadilah. Morris Minor itu banyak kita tak dapat. Dan banyak kita tak hendak tapi dia datang juga. Ada tak benda kita tak hendak tapi datang juga? Tuan-tuan, ada tak benda yang kita tak hendak tapi datang juga? Contoh, siapa hendak darah tinggi angkat tangan? Tapi ada tak darah tinggi? Siapa hendak lemah jantung angkat tangan? Tapi ada lemah jantung? Ini lemah jantung ni. 10 tahun sudah dia bedah jantung ni. Saya ni dah bedah jantung dah. Siapa hendak gaul angkat tangan? Tapi ada tak orang kena gaul? Siapa hendak tuai angkat tangan? Siapa hendak tuai? Kalau boleh biarlah model bila-bila masa ya. Jadi banyak benda yang kita tak hendak dia datang juga. Banyak yang kita hendak tapi tak dapat. Allah, apa saja yang Allah hendak semua berkuasa Allah mendapatkannya. Dan apa saja yang Allah tak hendak semua berkuasa Allah tidak mendapatkannya. Tiap minggu tuan-tuan baca ni, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apa saja sesungguhnya apa saja yang Allah kehendaki, Allah hanya akan berkata kun, jadi. Maka jadilah apa yang Allah kehendaki itu ya. Ya, itu buktinya. Jadi sifat idrak tu pendapat kehendak Allah Taala ya. Dan kudrat tu kuasa. Allah berkuasa untuk menjadikannya. Bagaimana? Iradat tu serupa dengan apa idrak tadi ya, iradat. Kehendak Allah. Ilmu. Allah tu ilmunya berfungsi kerana apa? Kerana Allah tu hidup. Kalau Allah dah mati, tak ada fungsi ilmu, tapi Allah tak mati-mati sampai bila-bila tak mati-mati. Jadi ilmu Allah tu sampai bila-bila ada ya. Kerana Allah tak ada mati-mati. Yang lain semua mati. Malaikat pun mati. Malaikat yang kerjanya nyabut nyawa mati ke dah? Tuan-tuan, mati ke dah? Mati. Siapa namanya? Malaikat maut mati ke dah? Mati. Udah dicabutnya semua nyawa yang ada bernyawa tu, nyawa malaikat-malaikat lain dicabutnya, nyawa jin dicabutnya, nyawa manusia dicabutnya, nyawa burung dicabutnya, nyawa pokok dicabutnya, nyawa ikan dicabutnya, nyawa serangga habis dicabutnya, tinggal dia seorang dia tak mati. Lalu Allah tanya, siapa lagi yang belum mati wahai malaikat maut? Jawab malaikat maut, hanya saya dan Allah saja yang tak mati. Betul ke jawapan tu? Bukan nipu ya. Malaikat mana betul nak nipu. Allah tanya dia lagi, tak pernah ke kamu dengar ayat yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut?
Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Tak pernah kamu mendengar ayat itu? Diam mereka mak, tak jawab. Kerana dia tahu itu merupakan perintah Allah, suruh dia buat apa? Mencabut nyawanya sendiri. Ini saja makhluk yang boleh cabut nyawa sendiri. Orang tak boleh. Tak boleh mencabut nyawa lain. Dia mereka mak, dia kena cabut nyawa sendiri. Tak siapa nak harap mencabutnya. Mereka lain dah tak ada. Dia cabut nyawanya sendiri. Dia pun cabutlah nyawanya. Ditariknya nyawa itu keluar dari badan dia. Agaknya lembut ke kasar saja. Selembut-lembut yang mungkin lah. Nyawa sendiri. Takkan roh sendiri. Tapi sakit ke tak agak-agaknya? Sakit. Jerit pekik dia tahu. Aduhnya. Kalau aku tahu macam ni sakitnya kerja nyambut nyawa orang, tak aku siur buat kerja nyambut nyawa orang. Betul? Rupanya mereka mak tu orang kamu gajah. Tak aku siur buat kerja nyambut nyawa orang. Itu kalau saya ngajar di jalan ni. Kalau ngajar di Kopeng lain bunyinya. Kalau aku tahu macam ikut sakit yang tahu nyawa ini, aku podah nyambut nyawa orang. Itu kalau di Kopeng. Rupanya mereka mak tu orang kamu gajah. Tak aku siur macam mana. Maka matilah mereka mak. Tinggal siapa tak mati? Allah tak mati. Kenapa Allah tak mati? Kerana Allah hidupkan dengan nyawa. Ya? Dia tak hidup dengan nyawa lagi. Yang lain semua habis, hancur belaka. Allah kata dalam Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kuis Quran ayat surah apa? Surah apa? Suratul Rahman, ya. Kullu man 'alaiha fan, tiap-tiap yang menyawa pasti akan satu datang ke bumi ini pasti akan binasa, semua hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang tak hancur, yang tak binasa, yang tak rosak adalah zat Allah. Yang amat agung lagi amat mulia. Dia tak mati, ya. Yang lain semua mati. Alright, ini apa? Dan sifat hayat itu menjadi syarat pada hukum akli, ya, bagi segala sifat ma'ani. Semua sifat ma'ani itu dia bergantung kepada apa? Kepada al-hayah tadi, ya. Hayatun tadi. Ya, berfungsi yang qudrat kerana hayatun, kerana Allah itu hidup. Berfungsi iradah kerana hidup. Ada ilmunya Allah itu kerana hidup. Nampaknya Allah kerana hidup. Ya, dengarnya Allah itu kerana hidup. Berkata-kata Allah SWT, 7 sifat ma'ani itu, qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam, 7 ya. Semua bergantung pada sifat hidup tadi, ya. 6 yang lain tu. Semua bergantung pada sifat yang 6 lagi tu. Jadi apa? Qudrah, iradah, ilmun, sama', basar, kalam. Gantung yang tu, ya. Kalau tak berfungsi. Kalau Allah tak hidup, tak berfungsi. Mana pernah Allah tak hidup? Hidup je, jadi berfungsi lah segala-gala sifat yang ada pada Allah Ta'ala, ya. Maka melazimkan pada sifat ma'ani dan lazim daripada sifat hayat. Maksudnya ma'ani itu melazimkan hayat. Bila ada hayat baru berfungsi ma'ani itu. Ada segala sifat ma'ani. Bila ada hayat, adalah sifat ma'ani. Bila tak ada hayat, tak ada lah. Tapi tak pernah tak ada. Sentiasa dia Allah tu mendengar, sentiasa Allah tu melihat, sentiasa Allah tu berkuasa, sentiasa Allah tu berkehendak dan sebagainya. Jadi itu sifat al-hayat, ya. Akan datang kita baca as-sam'u. As-sam'u dia apa? Mendengar. Allah mendengar. Macam mana Allah mendengar? Bulan depan lah, ya. Untuk bulan ini cukup sekarang itu. Alright. Sebelum saya tutup, jangan terbuku hati. Siapa ada nak bangkang? Tak ada nak bangkang. Alhamdulillah. Setuju belakang kan? Siapa ada nak tanya? Tak ada nak tanya juga? Alhamdulillah. Banggalah saya. Ngapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Hanya ada di masjid Jeram. Yang lain semua ada tanya, ada soalan, ya. Bila tak ada, sekianlah dulu.
Tak ada. Soalan pun tak ada. Bangkangan pun tak ada. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin.